أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwa dan takut kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan puan muslim muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kehidupan untuk kita melakukan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan pengabdian kita dan melakukan segala apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kita yang kita lakukan sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan satu bekalan kita apabila kita dihisab di hadapan Allah, insya-Allah. InsyaAllah kita menyambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan syarat sah dan jatuh talak. Pada bulan yang lepas, syarat sah yang kita bincangkan yang pertama adalah apakah syarat sah dan menyebabkan jatuh talak itu. Yang pertama, akad nikah yang sah. Saya ulang secara ringkasnya, setiap talak yang jatuh mesti ada akad nikah yang sah, mesti ada wujud nikah, mesti ada wujud perkahwinan yang telah diakad nikahkan. Maka talak seseorang tidak jatuh kepada isterinya yang tidak dikahwininya. Kalau bukan isterinya itu, walaupun dia bertunang ke ataupun tidak bertunang ke dan sebagainya, kalau tak ada wujud langsung akad nikah tersebut, maka kalau berapa banyak kali pun si lelaki itu melafazkan talak ataupun cerai kepada perempuan itu, maka tidak jatuh talak. Sama ada lafaz itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, ya. Ada satu kes tertentu, tuan-tuan, tapi dah wujud perkahwinan lah. Contohnya, si suami itu pernah melafazkan talak beberapa tahun yang lepas. Contohnya 20 tahun ke 10 tahun yang lepas, tapi tidak pernah disahkan di mana-mana mahkamah syariah. Dia rujuk sendiri. Kadang-kadang ada isu rujuk melalui ucapan, lafaz. Ada isu juga rujuk melalui perbuatan. Apa rujuk melalui perbuatan? Iaitu melakukan persetubuhan. Pada dia sah. Okey.
Jadi tuan-tuan, kemudian 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian wujud lafaz talak lagi satu. Lafaz talak yang kedua. Lepas tu tak sahkan juga. Lepas tu 5 tahun kemudian, dah 5 tahun, 15 tahun. Kadang-kadang ada melangkau sampai 20 tahun tuan-tuan, kan? Dia melafazkan talak. Yang ketiga, yang kali ketiga, tiba-tiba dibicarakan mahkamah tadi. Sebelum lafaz yang sekarang ini, baru-baru jadi ini, sebelum itu pernah tak kamu ataupun suami kamu melafazkan talak kepada isteri? Rupanya wujudnya ada. Tahun berapa? Contohnya sekarang ni tahun 2022 kan, 5 tahun lepas 2017, tolak lagi 5 tahun lepas 2012 kan, kemudian 2007. Itu contohlah kan. Mahkamah bicarakan ketiga-tiga lafaz. Rupanya tuan-tuan, lafaz pertama tu dah jatuh habis dah. Dah jatuh habis. Maka lafaz talak kedua dan ketiga tu tak sah. Sebab dah pernah wujud lafaz talak yang pertama 15 tahun yang lepas. Itu kena berhati-hati. Sebab itu mana-mana pasangan dinasihatkan, walaupun cakap ni lembut, sebenarnya dinasihatkan sebenarnya mesti bertanggungjawab dengan lafaz tersebut. Dengan cara apa? Dapatkan pengesahan daripada mahkamah sama ada jatuh ke tidak jatuh talak. Ini kena berhati mana-mana pasangan. Banyak kali berlaku tuan-tuan, kita di kaunter ni, bila suami melafazkan talak apa yang dia daftarkan, kita terima aja dulu. Yang tanya lebih lanjut tu hakim. Maka bila kerap berlaku perkara-perkara macam ni tuan-tuan, terpaksalah kami ni di kaunter ni bertanya, sebelum yang lafaz ni ada tak lafaz suami ataupun lafaz talak sebelum-sebelum ni? Tak ada. Alhamdulillah. Betul pasti ya puan ataupun cik? Kita kena tanya. Kadang-kadang minta maaf lah tuan-tuan, bila kita tanya di kaunter cara macam tu, orangnya kita dimarah. Tak ada. Kita nak bagi confirmkan betul-betul tu, supaya kita nak pastikan tidak menyusahkan pihak-pihak masa bicara ni. Kalau depan hakim, dah tangguh balik, kena betulkan dia punya fakta-fakta dia, lafaz-lafaz yang tidak pernah disahkan 5-10 tahun yang lepas. Itu berhati-hati tuan-tuan. Walaupun kita ni beramal ataupun berhukumkan sesuatu perkara tu mengikut kitab ataupun ulama-ulama yang ada, cuma dipraktikkan itu bagi memastikan untuk pihak-pihak tu berpuas hati. Sama ada aku ni dah bercerai ke belum, sebab suami aku ni dah lafazkan. Si penerima talak tu, dia kadang-kadang terganggu emosi dia. Kadang-kadang si suami cakap apa tuan-tuan, minta maaf lah, si suami tu tak kira lah siapa, termasuklah saya ni ambil pengajaran dan satu kan. Kadang, awak fikir apa sangat? Ini cerita daripada seorang isteri lah. Apa yang awak fikir sangat? Yelah, saya terfikir awak cakap macam ni. Yang awak tak fikir sangat kenapa? Saya tak ada niat, saya tak ada saksi pun apa. Tiba-tiba sampailah lafaz ketiga yang dia katakan adalah talak itu, cerai itu, lafaz itu daripada suami yang kali ketiga. Rupanya diselidik, ditanya betul-betul, ada wujud lafaz pertama dengan kedua 5-10 tahun yang lepas. Terpaksalah dibetulkan. Kalau
kat mahkamah tu apa dia? Penyata tuntutan tu. Nak memastikan supaya nak mudahkan pihak-pihak pernah wujud lafaz ke tidak. Ini perkara ni tuan tak kira lah sesiapa, yang orang biasa ke, yang orang VIP ke, yang orang biasa ke, ataupun sesiapa sahaja tuan-tuan, perlu dapatkan pengesahan daripada mana-mana mahkamah. Kalau tuan-tuan ataupun sesiapa yang pergi ke pejabat agama nak tahu jatuh ke tidak, akhirnya pejabat agama akan suruh juga ke mahkamah syariah. Yang ada kuasa mengesahkan jatuh ke tidak talak tersebut dalam sistem perundangan syariah di Malaysia ni tuan-tuan, dan khususnya di negeri Selangor, adalah hakim syar'i saja. Jadi tuan-tuan, talak yang wujud itu mesti adalah wujud daripada akad nikah yang sah, wujud adanya perkahwinan. Maka digelarkan suami dan isteri itu. Maka sekiranya suami itu melafazkan cerai ataupun talak kepada si isterinya, maka akan jatuh talak tersebut. Bukanlah kita boleh katakan kau dah bercerai, tak boleh. Jadi sahkan di mahkamah. Contohnya tuan-tuan, kalau dia jumpa katalah mana-mana ustaz, ustaz ni ajar dari segi ilmiah saja, memang dah bagus. Cuma nak lebih jelas lagi, dapatkan pengesahan di mahkamah. Yang boleh mengesahkan hanya hakim syar'i saja, tuan-tuan. Ustaz ke, doktor ke, pak imam ke, ataupun pegawai pejabat agama ke, tak ada kuasa untuk mengatakan talak tu jatuh ke tidak. Kenapa saya katakan begini tuan-tuan? Bila kita katakan talak tu jatuh, mahkamah siasat tak jatuh, itu kaedah dia. Jadi akhirnya pergi ke mana? Dapatkan pengesahan di mahkamah syariah, yang berbidang dosa. Jadi itulah tuan-tuan, bila syarat sah dan jatuh talak itu berlaku pada bila? Wujudnya setelah adanya akad nikah tersebut. Baik, yang kedua, syarat sah dan jatuh talak, suami sempurna akalnya. Lafaz yang dilafazkan oleh kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur tidak jatuh. Kanak-kanak ni tengoklah, dia belum akil balik, belum dapat. Contohnya budak darjah 4 kat Malaysia ni, mustahil lah kita kahwinkan dia kan. Budak darjah 1 kan, mustahil lah tengok keadaan semasa sesuatu tempat lah. Dia pun masih perlukan diberikan tanggungan. Sebab orang yang berkahwin ni, dia mengeluarkan perbelanjaan ataupun menanggung orang yang dikahwininya tu. Orang gila tidak jatuh. Orang yang tidur, tengah tidur mengigau mimpi, aku ceraikan kau, tengah tidur ni, isteri kat sebelah. Isteri terkejut, bang, kenapa bang? Saya dengar abang lafaz talak tu. Mana ada? Rupanya mengigau. Apa? Mungkin teringat drama ke, 7 hari mencicat ibu dan sebagainya kan. Mungkin ataupun cita-cita lama yang berkaitan dengan talak dia teringat kan. Jadi sampai bawah ke tidur kan. Jadi hal ini berdasarkan hadis An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathi
'anil naimi hatta yastayqiza wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Sadaqah Rasulullah. Yang bermaksud daripada Ali radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diambil kira perbuatan daripada 3 golongan, iaitu orang yang tidur sehingga dia terjaga, kanak-kanak sehingga dia balik, dan orang gila sehingga dia balas. Jadi ketiga-tiga golongan ini tuan-tuan, orang yang tidur, kanak-kanak dan orang gila, sekiranya dia melafazkan talak, maka tidak jatuh talak. Hari-hari ni tuan-tuan, saya lah terima pendaftaran sejak raya ni, banyak juga ni kata suami ada sakit mental lah, suami panas baran lah. So kalau datang mahkamah tu tak tahulah macam mana. Kan kita pula jadi mangsa kan. Rasa macam berhati-hati juga ni. Termasuk dalam hukum ketiga-tiga golongan ini ialah orang yang lupa dan orang yang jahil tentang lafaz diucapkannya. Orang yang jahil dan orang yang lupa. Macam mana dia lupa? Mungkin dia tak ingat rukun talak pun. Orang yang jahil macam mana? Dia tak boleh beza 1 atau 3 lafaz talak. Pernah tuan-tuan, mahkamah pernah mensabitkan dia itu kebetulannya suami itu mu'alaf. Suami itu mu'alaf, kahwin dengan orang Islam, Melayu lah. Saya tak nak sebut dah bangsa apa kan. Dia mu'alaf. Dia solat pun tak belajar habis. Apa tak lagi bab munakahat, tapi nak kahwin. Dia pun tak tahu. Dia kena faham lah, bila nak nikah, suami jangan sewenang-wenangnya melafazkan talak, cerai ke ataupun divorce ke. Itu biasa perkataan selain daripada bahasa Melayu lah. Dia lafazkan talak 3. Dia jahil, tak tahu tentang hukum-hukum Islam. Siasat saya, bila lafaz talak 3 sekali ni tuan-tuan, terus cakap lafaz talak 3 ni, mahkamah perlu berhati-hati tengok kewarasan dia ketika berlaku lafaz talak, tengok keadaan dia, diri dia tu, dan tengok keadaan dia seperti dia faham ke tidak dia melafazkan talak tu. Sebab tu pengesahan tu mesti di mahkamah. Jangan Ustaz, ni tak malam ke Ustaz sini, Ustaz setebat lagi. Dia kata, Ustaz, saya malam tadi ada lafaz, malam tadi saya ada bergaduh dengan isteri saya, macam mana Ustaz? Ustaz tu dah bercerai dah cik. Alamak, dia dah risau lah, kena duduk kat rasingan. Jadi nak buat macam mana? Rujuk balik lah. Dia rujuk sendiri. Sebenarnya benda tu kena dimeterai ataupun dilaporkan kepada pejabat agama pun, paling tidak pun dia pejabat agama bagi panduan, okey encik kena pergi ke mahkamah. Ataupun bagi mereka yang faham, yang mana-mana ada lafaz talak daripada pasangan tersebut, terus pergi mahkamah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Memanglah ambil masa juga tuan-tuan, nak kena filekan, nak kena dibicarakan. Jadi benda-benda tu perlu. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tengok kalau benda tu macam susahnya, berhati-hatilah lah nak melafazkan cerai ataupun talak. Kalau gaduh-gaduh tuan-tuan, siapa tak gaduh? Kita semua ni pun ada tekanan kerja, ada masalah tertentu, tiba-tiba balik rumah macam lagi serabut kan. Jadi
bila ada berlaku ni, tenang nanti diri dulu, ataupun keluar kejap, bagi reda dulu keadaan. Mengetih ke kat mama ke kan. Jadi supaya kita tak terlanjur nak melafazkan talak tersebut. Kalau bagi orang yang kuat pendirian dia kena desak dengan isteri pun, dia relax, sabarlah, tenangkan diri dulu. Ini kalau dah baru kena push dengan isteri tu, tiba-tiba melantun, lagi-lagi melafazkan talak, itu yang jadi berlaku pengesahan nak disahkan oleh mahkamah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, berbalik kepada ni tu kan. Tadi yang saya ceritakan tadi pasal talak itu, mahkamah bicarakan, akhirnya atas kejahilan dia, mahkamah buat keputusan jatuh talak satu, walaupun dia melafazkan talak itu. Tengok pada diri dia mualaf, baru masuk Islam. Cuma selepas mahkamah pesan dekat dia, ini mahkamah sudah bagi tahu sama kamu kena faham, kamu kena atur, lepas ini kalau lafaz talak satu, jatuh satu. Kalau kamu terus lafaz dua, jatuh dua. Kalau kamu terus talak tiga, lafaz talak tiga, walaupun sekali kamu lafaz, kamu kena faham, terus jatuh talak tiga. Itu kefahaman yang mahkamah dah bagi. Walaupun berbentuk peringatan, tetapi ilmu sudah disampaikan kepada pihak-pihak. Jadi lepas ni kamu kalau lafaz talak tiga, kamu kena sering, kamu kena atur. Tak ada boleh mahkamah bagi peringatan kepada pihak-pihak tu, khususnya kepada suami. Sebab itu lafaz talak ni jangan buat main. Betul-betul jadi betul-betul dah. Bergurau pun jadi betul-betul. Itu yang tak boleh dibuat main. Walaupun berlakon ke cerita apa-apa sekalipun, lafaz talak jangan Termasuk dalam hukum ketiga-tiga golongan ini ialah orang yang lupa dan orang yang jahil tentang lafaz yang diucapkannya. Walaupun demikian, dakwaan lupa dan jahil itu tidak boleh terima kecuali dengan keterangan dan bukti. Nak tahu dijahil macam mana? Kena dibicarakan, kena dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Okey, macam mana keadaan suami yang sempurna akalnya kalau orang itu mabuk? Talak orang yang mabuk. Ni ada yang makan, ada yang mabuk sebab arak, ada yang mabuk sebab dadak, ada yang mabuk sebab ubat. Banyak dah berlaku. Jadi bagaimana keadaan tersebut? Orang yang mabuk kerana ubat yang terpaksa digunakannya atau dipaksa minum sesuatu yang memabukkan dengan ugutan, dipaksa minum, atau sesuatu yang memabukkan dimasukkan ke dalam perutnya, maka hukumnya seperti kanak-kanak. Orang tidur atau lupa disebabkan wujud uzur syar'i dalam semua keadaan tersebut. Yang ubat yang terpaksa digunakan, mestilah ada khidmat nasihat daripada doktor yang bertauliah, yang berdaftar. Bila dapat ubat ini daripada hospital ataupun klinik, doktor ataupun yang memberikan ubat itu, dia akan berkata, "Cik, ubat ni kuat tau, boleh mengantuk, boleh menyebabkan cik ni hilang pertimbangan." Maksudnya dah macam khayal sikit, sebab dia kuat ubat tu.
Tetapi kalau tak makan ubat tu dia sakit. Jadi doktor kata, cik boleh makan ubat ni, tapi kesannya kuat lah. Doktor dah pesan awal-awal, pihak hospital ataupun klinik dah pesan awal-awal. Ataupun dipaksa minum sesuatu memabukkan dengan pugutan. Mungkin ada berlaku pergaduhan ke, ditawan ke, dia tak nak minum benda yang memabukkan, dia paksa minum, kan? Sampai kali tu dia paksa, dia bukakan mulut dia tu, lepas tu dia masukkan benda itu ke dalam mulut orang yang tak nak minum tu, tak nak makan benda-benda tersebut, sampailah dia mabuk disebabkan pugutan ataupun dengan cara paksaan, ataupun sesuatu memabukkan yang dimasukkan ke dalam perutnya dengan cara pugutan pula. Maka hukumnya seperti kanak-kanak, orang yang tidur ataupun disebabkan ubat tu mungkin kuat kesan dia, kalau dia tak makan, jadi lain pula. Ya. Saya sejak seminggu 2 ni tuan-tuan, banyak suami yang, tapi dilaporkan oleh isteri lah, suami ada sakit mental lah, suami ada panas baran, suami ada minum minuman yang dilarang, macam-macam. Jadi kalau benda itu terpaksa ataupun dipaksa itu dengan cara pugutan, bukan dipaksa dengan cara bergurau, seolah-olah nak mencabar diri dia dengan sama-sama kawan dia. Dia bila jumpa kawan dia dah lain macam belum dia berkahwin pula. Maka hanya dengan terpaksa atau dipaksa saja, kalaulah dia melafazkan talak dalam keadaan yang hilang pertimbangan, maka tidak, di sini maka hukumnya, kalau dia melafazkan talak, maka tidak jatuh talak. Tapi macam mana pun, sama ada jatuh talak ataupun tidak, tuan, bergantung kepada keterangan dia. Itu yang disebutkan sebelum tu. Sementara mereka yang mabuk dengan sengaja tanpa uzur syar'i, talak yang dilafazkan jatuh. Sama ada seperti hukum talak orang yang berakal sebagai balasan atas sikap yang sengaja minum minuman yang memabukkan. Ini kalau sengaja. Dia tahu benda tu haram, arak tu, dia minum juga. Tak ada khidmat nasihat pun. Siapa nak bagi khidmat nasihat kalau minum arak, kan? Ataupun ubat yang menyebabkan dia tu boleh khayal. Doktor dan pihak klinik pun tak cakap pun, tak cik kena makan ni, kecuali dinasihatkan. Maka dimakan juga ataupun diminum juga yang memabukkan itu, kalaulah ada berlaku pergaduhan dengan isterinya, sehinggalah dia melafazkan talak ataupun cerai kepada isterinya, boleh jatuh talak. Sebab mungkin isterinya tu tak suka tengok suami tu dalam keadaan yang memabukkan. Awak ni bila lah nak berubah ni? Sikit-sikit ada masalah, minum arak. Sikit-sikit masalah, minum arak. Bila lah kena bebel, dia pun lafazkan talak. Awak jangan bermain dengan saya, segerak. Dia cakap sekali siasat-siasat. Tapi banyak perkara ni saya mana sedar masa tu yakin saya mabuk. Mabuk sebab apa? Saya minum arak. Itu sengaja. Ini dakwaan isteri kamu ni, dia sanggup bersumpah. Jadi kalau perkara yang disengajakan, yang dilarang oleh hukum syarak,
Maka kalau si suami itu melafazkan talak disebabkan perbuatan yang sengaja itu, maka jatuh talak. Tapi apa-apa pun tuan-tuan, saya nak tegaskan di sini, biar mahkamah yang putuskan ataupun mahkamah menilai tentang situasi tersebut. Sebab itu kena kembali kepada mahkamah. Biar mahkamah yang sah. Cuma ambil masa sikit lah banyak kelam ni makin banyak tu. Kes-kes Satu perceraian. Lagi-lagi lah lepas dah musim raya ni berebut nak pergi balik kampung mana dulu, tak balik selatan dulu ke nak balik utara dulu. Jadi benda-benda tu tak boleh dielakkan kan. Jadi di situ tuan-tuan, saya nak tegaskan di sini ataupun saya nak ulangkan, kalau orang yang mabuk kerana ubat yang terpaksa dimakan ataupun dipaksa dengan paksaan disebabkan ubutan, kalau dia minum ataupun dia makan, mungkin lepas tu dia terlafaz talak, maka tidak jatuh talak. Kalau perbuatan sengaja, jatuh talak. Arak ke, ubat ke, tak ada dapat khidmat nasihat doktor, dia sengaja juga nak makan walaupun dia rasa dia sakit. Ni ada orang kata ni boleh makan ubat ni. Siapa yang kata? Orang kata. Orang tu doktor ke? Kena tengok keadaan orang yang bagi nasihat. Kita ni nak menetapkan sesuatu hukum tuan-tuan, perlu ada ilmu. Kalau tadi doktor kata kalau aku makan ubat ini kesannya sampai mengantuk ataupun berkhayal, kesan dia kuat. Kat situ kalau dia makan, terpaksa makan, andai katalah dia terlafaz talak, tak jadi, sebab dia faham. Kalau dia tu sakit, dia sakit juga, tapi tak pernah jumpa doktor pun, cuma cakap kawan-kawan dia, ni kalau kau makan ubat ni baik ni, kan, lega ni. Tapi biasalah, dia ada khayal sikit, dia tak dapatkan mana. Perlu tak dimakan ubat? Tapi kalau dimakan tanpa sebarang nasihat daripada doktor, maka kalau dia terlafaz talak, itu adalah perbuatan sengaja dan boleh jatuh talak. Hal ini adalah kerana orang yang mabuk adalah mukallaf dan bertanggungjawab ada atas perbuatannya. Mukallaf ni tuan-tuan, tanggungjawab dah kena sepenuhnya ke atas dia. Solat dia, puasa dia, ibadah-ibadah dia, tanggungjawab dia. Bila dah jadi suami tu, mukallaf dia sebab apa? Kena tanggung isterinya, nafkah dan juga anak-anak dia, dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dia kena tahu apa yang dia buat, dia kena tanggung. Sendiri buat, sendiri tanggung. Sendiri cakap, sendiri kena faham, sendiri kena tanggung. Jadi berhati-hati dan kita buat pilihan yang tepat dalam sesuatu tindakan kita. Walaupun tuan, kuasa talak tu di tangan suami, kita kena berhati-hati. Jadi para sahabat juga sepakat menyatakan bahawa lafaz yang diucapkan ketika mabuk seperti tuduhan berzina dan seumpamanya diambil kira. Kalau dia mabuk sengaja pula tu, tak ada dapat nasihat doktor ke, perbuatan dia sengaja minum arak tu, tiba-tiba dia cakap dengan ni contohlah mabuk kan, dia cakap mabuk, orang ni dah berzina lah, bukti tak ada, saksi 4 orang tak ada, kena qadhaf. Jangan buat baik, bukan masa lafaz talak saja, perkara-perkara yang lain pun dia kena bertanggungjawab.
Baik tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja untuk pada hari ini perbincangan dia, syarat dan sah jatuh talak ini. Keadaan suami sempurna akalnya, mestilah orang yang akil baligh, yang mukallaf, tidak gila dan ketiga tidak tidur. Kalau seperti kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur melafazkan talak itu, maka jatuhlah talak. Dan keadaan yang terpaksa ataupun dipaksa sesuatu perkara itu, kalau dia melafazkan talak, tak jatuh talak. Kalau yang sengaja perbuatan itu, contohnya dia minum arak ke, ataupun dia makan ubat yang tidak mendapat nasihat mana-mana doktor ataupun pakar perubatan, maka kalau dia melafazkan talak tuan-tuan dengan sengaja, perbuatan itu, akibat perbuatan yang sengaja itu, maka jatuhlah talak itu. Dan siapa yang putuskan adalah mahkamah syariah ataupun hakim syariah. Jadi kita kena fahamlah, kita yang suami orang Islam, orang yang beriman, kita nak melafazkan ataupun nak melafazkan talak ni, kena fikir betul-betul. Sampai kan kalau si isteri tu nak mohon, kita cakap dengan suami, "Cik, setuju ke?" "Setuju." "Okey, betul ni cik, pasti ya?" "Saya nak failkan ni sekarang ni." Ada yang suami tak setuju. "Okey, kalau tak setuju, nanti arahan mahkamah selanjutnya kena ikutlah." Okey. Jadi apa-apa pun tuan-tuan, kita ni sebagai orang yang beriman, yang diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak melafazkan talak, pilihan tu kena buat pilihan yang tepat, yang dah tak ada jalan penyelesaian langsung, barulah melafazkan talak dengan kebenaran mahkamah sahaja. Janganlah lafaz di luar-luar, di rumah ke, di dalam kereta, dekat stesen minyak ke, kat restoran, elak. Kalau rasa beredar, bukan kita tinggalkan sendiri, takut nanti kita di. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapatlah sedikit kefahaman untuk apa yang kita bincangkan. Ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan? 1-2 soalan. Jadi soalan ini akan diteruskan di mahkamah. Jadi tak sampai sini, contoh orang yang suka menyanyi kan, orang yang suka menyanyi sambil lagu lepaskan lagu tiba isi depan, dan dia jadi bila dah bercakap isi depan, dia rasa macam apa, rasa was-was kan. Okay. Pernah juga berlaku kes macam ni. Contohnya dialog drama kan, si suami tengok drama, lepas tu si suami dalam cerita, "Awak jangan main dengan saya cerai kau kang." Contohlah kan, dia pun ikut dialog tu kan? Dialog apa, konflik macam tu kan, "Cerai kau kang." Contohlah kan, ayat dia memang dibicara kan, kata, "Aku cerai kau kang." Tapi dia punya nada tu, dia tengok drama tu, "Aku cerai kau kang." Dia macam kena. Tengok pada kat sini, tengok pada suami tu, dia guna ayat tu untuk tujuan apa. Dia selain daripada niat, tujuan itu kena tahu juga. Macam menyanyi, macam-macam lah lagu kan. Kita ditakdirkan tidak bersama, lepas tu cakap dekat depan isteri, "Awak apa cakap nyanyi macam tu kan?" Tak ada apa, saya menyanyi je, memang saya suka lagu ni, tak ada apa pun. Awak teringat kisah lama ke?" Contoh kan.
Yang terganggu tu siapa tu? Yang saya kata tadi tu, si isteri. Kalau dia dengar ayat-ayat macam tu, suami aku cakap macam tu, dah bercerai ke? Dia guna lirik lagu ke? Maka benda tu, kalau niat dia lagu itu ditujukan kepada isteri dia, maka barangkali boleh jatuh talak. Kalau dia nyanyi bersahaja dan diputuskan, tidak berlaku cerai. Contohnya, saya kelakar tengok dia ada orang macam ni, Tuan Hakim. Ada yang bagi keterangannya. Tapi Mak Hakim dia tak ada nak kelakar-kelakar dah. Sebab nak memutuskan hukum ni perlu berhati-hati, perlu berjaga-jaga. Kamu cakap betul-betul, kalau kamu nafikan dakwaan isteri kamu ni, dia terfikir kamu dah ceraikan dia. Kamu pastikan betul ke tidak niat kamu tu hanya menyanyi saja ataupun kamu tunjukkan kat isteri kamu. Maka si suami tu kata, saya menyanyi, saya memang daripada sebelum sekolah dulu saya nyanyi lagu ni, Tuan Hakim. Pasti ya, betul ya, kamu sanggup bersumpah. Tadi dah angkat sumpah masa nak bagi keterangan. Ni sumpah nafi. Dalam mahkamah ni tuan-tuan, ada sumpah bagi keterangan. Wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa saya bersumpah segala keterangan yang saya berikan ini adalah benar belaka dan tidak ada yang benar melainkan yang benar belaka. Saya pun dah lama tak tengok ni yang sumpah. Itu sumpah bagi keterangan. Sumpah menafikan pula, bila mahkamah, kamu sanggup bersumpah ke dengan keterangan kamu yang dah beri pada mahkamah ni? Ya, saya sanggup. Maka mahkamah bagi satu akad sumpah itu, bahawa segala lafaz yang didakwa oleh isteri dengan saya menyanyi ataupun melakonkan semula dialog TV tersebut tidaklah tuju kepada isteri. Maka apa yang saya lafazkan itu hanyalah sekadar untuk nak sebut saja. Jadi mahkamah buat keputusan, tak jatuhlah talak. Maka sumpah yang telah diberikan keterangan, iaitu sumpah nafi, maka dia kena bertanggungjawablah dengan sumpah itu. Sebab bila dia menafikan dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, kena ingat, hubungan dia dengan Allah tu boleh direct saja. Itu sebab kadang-kadang bila orang sengaja nak mempermain-mainkan sumpah ni tuan-tuan, khususnya di dalam mahkamah, apa kesan dia selepas tu? Ada yang jadi gila, ada yang kena stroke, ada yang papa kedana, ada yang minta maaf kalau saya cakap mati aksiden. Sebab dia selalu mempermainkan sumpah dia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Innallaha samii'un 'alim." Jangan kamu jadikan Allah itu sebagai satu jaminan untuk kamu menyatakan pendirian kamu ini, an tabarru wa tattaqu, untuk mendapatkan kebaikan, untuk menunjukkan kamu ni baik di kalangan manusia ni. Jangan kamu main-mainkan sumpah. Innallaha sami'. Maka tuan-tuan, kalau kita nak bersumpah ni hanya di mahkamah syariah saja, bukan di bawah pokok, bukan di dalam masjid, bukan di dalam surau. Mahkamah syariah saja tu. Jadi
bila melafazkan sesuatu lafaz talak tu ataupun situasi yang kita nyanyikan ataupun kita lakonkan itu, maka kena berhati-hatilah dalam mengucapkan. Boleh tuan? Okey. Jadi kalau dia ini di atas dia tahan dia. Yang itu mengikut, kalau dia diam saja, lafaz talak ni hanya jatuh ketika lafaz saja. Talak ni hanya jatuh ketika lafaz saja, bukan ikut niat. Cuma sebab bila niat ni tuan, orang tak tahu, kita je yang tahu. Tapi kalau kita betul-betul dah tak suka dah isteri kita tu, disebabkan perangai dia dan sebagainya, kita tahan. Tapi dalam hati kata, ceraikan kau, contoh kan. Kat situ apa? Kena dinasihatkan jugalah. Buat juga apa tu? Buat juga pengesahan. Cuma tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, lafaz talak hanya pada lafaz saja, bukan pada niat. Kalau mahkamah suruh melafazkan talak tu, suami walaupun setuju ni, okey, ada apa, lafaz talak ni, maka kamu lafazkan. Dia tak lafaz, cik, semua perempuan kadang-kadang bila kita suruh baca lafaz talak tu, baca bismillah, istighfar, supaya dia apa, dia faham apa yang dia baca. Dia faham apa yang dia baca tu, maka itu yang dia lafazkan. Kalau dia tak lafaz, walaupun dia setuju ni, lafaz talak dah ada kat depan, itu dia. Hakim, lepas tu dia beritahu, saya dah lafaz, tak dengar pun. Mahkamah tak sabitkan ataupun mahkamah tak jatuhkan talak tu. Ya, saya baca dalam hati. Mahkamah tak nak dengar dalam hati. Mahkamah nak kamu lafaz kuat, sebut kuat. Kadang-kadang ada yang suami ni degil juga. Saya dah cakap dalam hati, tak boleh ke? Sebab nak pastikan betul-betul tu dia melafaz talak ni hanya pada lafaz. Kalau dalam hati ni tak jatuh talak. Tapi kalau rasa saya ni guna kaedah macam mana tu kan? Kalau contohnya, kalau dia cakap perkataan lain pun, awak kalau dah tak suka dengan saya, awak pergilah ke rumah mak bapak awak. Dalam niat dah ada lafaz talak dan niat talak, maka kena disahkan kalau ada niat. Tapi isteri tak tahu, isteri fikir dia dihalau saja. Jadi dia tengok tak ada lafaz talak. Tapi kalau niat tu tahu pada suami, suamilah kena buat pengesahan lafaz talak tu. Saya ingat sekali lagi, lafaz talak tu hanya pada lafaz saja. Ya. Tak ada lah. Jadi kadang main hati dia. Hati kita berbolak-balik. Kadang-kadang dia terganggu kat fikiran. Bila kita nyanyi macam tu, bila terpandang, kadang-kadang terlintas hati dia kacau. Terlintas, tapi bila dia tak ada lah, pada start kita nyanyi
Kadang-kadang biasa. Okay. Dan sebelum saya nak akhiri tuan-tuan, yang ayat tadi saya baca wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un alim. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Menciptakan kedamaian tu, dia fikir kalau dia melafazkan talak tu tak ada niat. Lepas tu dia nak buat baik dengan isterinya, padahal dia ada niat. Tapi kalau dia mempermain-mainkan sumpah itu, maka kenalah jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Wallahu samii'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi saya rasa sekadar itu saja tuan. Yang lain itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah diri saya. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata. Mudah-mudahan bolehlah kita berbincang dan bimbang dua sini tuan, untuk kita sama-sama memahami. Jadi kita sambung pada sesi yang akan datang, insya-Allah, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.